Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu di mana kita akan teruskan lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ni sebenarnya kita akan bicarakan tentang bab yang ke-6 ya, kerana bab 6 ni adalah bab yang paling panjang di dalam kitab ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahawa matlamat penulisan kitab ini adalah pada bab yang ke-6, iaitu tentang adab-adab membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagaimana yang saya telah jelaskan, bila mana kita bicarakan tentang adab-adab ya, dan apa yang dianjurkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ia merupakan perkara-perkara yang sunat untuk kita lakukan ya. Contohnya digalakkan kepada kita membaca Al-Quran secara tadabbur. Sunat kita membaca Al-Quran dengan tadabbur Al-Quran.
Disunatkan kepada kita supaya membaca Al-Quran itu secara tartil, ya. Jangan terlampau laju, ya. Jadi itu sunat kita lakukannya. Maka kita mempelajari perkara-perkara ini supaya kita boleh mengamalkan dalam bacaan Al-Quran kita. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam bab adab ini juga disentuh tentang beberapa hukum hakam tentang bacaan Al-Quran, ya. Jadi antaranya adalah topik yang akan kita pelajari pada malam ini. InsyaAllah kita akan sentuh dua perkara lah. Pertama, tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Itu pertama. Dan yang kedua, membaca Al-Quran dengan qiraat yang disepakati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati insya-Allah. Saya mulakan dengan topik tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Tidak kira sama ada seseorang itu boleh menuturkan kalimah bahasa Arab dengan baik atau tidak, sama ada di dalam solat ataupun di luar solat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tidak dibenarkan kepada kita untuk membaca Al-Quran menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab, ya. Tak bolehlah bahasa apa-apa pun, ya. Kerana apa? Kerana perkara itu disebutkan jika dia membaca Al-Quran di dalam solat dengan bahasa tersebut, solatnya tidak sah, ya. Solatnya itu terbatal. Inilah pandangan mazhab kami. Mazhab kami itu merujuk kepada mazhab kita, iaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Daud kembali kepada mazhab Zahiri dan Abu Bakar Ibnul Munzir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tidak dibenarkan seseorang itu membaca Al-Quran, ya. Dibaca Al-Quran sedangkan dia tidak menggunakan bahasa Arab, tapi dia menggunakan bahasa lain, ya. Sama ada bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Tamil ke, tak boleh. Dia kena baca bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya nak sambung sedikit kemudian buat sedikit huraian. Namun ni maksudnya ada pandangan yang lain. Imam Abu Hanifah, iaitu pengasas kepada mazhab Hanafi, berkata ia adalah harus dan solatnya sah. Maksudnya harus membaca Al-Quran dengan bahasa selain daripada bahasa Arab, tapi ini perlukan kepada perincian, ya. Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan pula berkata, ya, disebutkan bahawa Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan merupakan ulama dalam mazhab Hanafi. Mereka memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Apa dia kata? Ia adalah harus. Harus yang macam mana? Harus membaca Al-Quran selain daripada bahasa Arab. Bila mana? Bagi orang yang tidak mampu menuturkan kalimah bahasa Arab, dia tak boleh. Dia tak boleh nak sebut, dia tak geti nak sebut, ya. Boleh jadi disebabkan dia baru memeluk ke dalam agama Islam, ya. Dia tidak mampu menuturkan kalimah bahasa Arab dengan baik, dan tidak, manakala tidak harus bagi orang yang boleh menuturkannya dengan baik, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Hanifah, pengasas kepada mazhab Hanafi, dia general. Harus itu bukanlah harus tanpa syarat. Ada syaratnya, iaitu harus dia boleh membaca Al-Quran menggunakan selain daripada bahasa Arab. Ini dalam mazhab Hanafi saja, ya. Dengan syarat sekiranya dia tak boleh, dia tak mampu, dia tak geti nak membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Itu syarat dia. Adapun kalau dia boleh, dia mampu membaca dengan bahasa Arab, maka dia tidak boleh membaca Al-Quran selain daripada bahasa Arab, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, persoalannya di sini adalah dalam solat, ya. Kalaulah contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hanbal,
Macam mana dia orang nak buat kalau mereka tak boleh nak baca suratul Fatihah contohnya? Ya, samalah kalau contoh di negara kita ada orang yang baru memeluk ke dalam agama Islam, kemudian nak solat tapi tak boleh baca Fatihah sebab belum pandai lagi. Maka dalam mazhab kita mereka menggantikan Al-Quran itu dengan tasbih, subhanallah, ataupun tahlil la ilaha illallah, ataupun takbir Allahu akbar. Apa yang dia mampu sebut itulah yang menjadi pengganti kepada Al-Quran yang dia tak gerti baca. Ini khas kepada yang tak boleh, tak mampu, tak gerti. Adapun orang yang boleh, tak bolehlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tidak sah solat seseorang itu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kesimpulannya tidaklah boleh seseorang itu, bahkan kita semua membaca Al-Quran menggunakan selain daripada bahasa Arab. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita pergi kepada bab yang berikutnya ataupun topik yang berikutnya, membaca Al-Quran dengan qiraat yang disepakati, ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata harus membaca Al-Quran dengan 7 qiraat yang disepakati. Saya sambung sikit lagi. Dan tidak boleh membaca selain daripada 7 itu, serta riwayat-riwayat syaz yang dinukilkan daripada 7 imam qiraat tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ada orang yang dah pernah dengar tentang ilmu qiraat, dan boleh jadi ada orang yang tak pernah dengar tentang ilmu qiraat, ya. Jadi bila disebutkan dekat sini harus membaca Al-Quran dengan 7 qiraat. Apa maksudnya 7 qiraat tu? Jadi 7 qiraat ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah adalah 7 cara bacaan yang disandarkan kepada imam-imam qiraat yang 7. Ada 7 imam qiraat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya pergi kepada yang asas dulu. Kalau orang tanya kepada kita, kamu baca Al-Quran mengikut riwayat siapa, mengikut qiraat siapa? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kadang-kadang boleh saja kalau kita tengok mushaf yang dicetak di negara kita ni, kadang-kadang dia dah tulis siap-siap di depan tu. Bahkan ditulis juga pada kitab-kitab tajwid, dia siap tulis, ya, bahawa ilmu tajwid ini adalah menurut riwayat Hafs daripada Imam Asim. Tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang qiraat tu, qiraat 7 tu, salah satu daripada qiraat 7 tu namanya qiraat Imam Asim. Kita lah, kita baca Quran mengikut qiraat Imam Asim. Tu kita kena tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau nak kenal lah 7 orang imam itu, bermula dengan Al-Imam Nafi'. Pertama, Al-Imam Nafi' Al-Madani, ya, Madinah, ya. Yang kedua adalah Al-Imam Ibnu Kathir Al-Makki. Ibnu Kathir Al-Makki, Makki kembali kepada Mekah. Yang ketiga adalah Al-Imam Abu Amru Al-Basri, kembali kepada Basrah. Yang keempat adalah Al-Imam Ibnu Amir Asy-Syami, kembali kepada negeri Syam. Dan yang kelima, keenam dan ketujuh adalah Al-Kufiyun, Al-Kufi. Mereka tu kembali kepada Kufah. Okey, siapakah mereka? Yang kelima adalah imam kita, iaitu Imam Asim. Imam Asim. Al-Imam Asim Al-Kufi. Yang keenam adalah Imam Hamzah Al-Kufi, dan yang ketujuh adalah Imam Al-Kisai Al-Kufi. Okey. Itu baru layer pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Bagi setiap imam ini pula ada 2 orang perawi. Ada 2 orang rawi, riwayat. Jadi contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita pergi pada kita punya saja dulu. Ya, untuk Imam Asim dia ada 2 orang perawi. Yang pertama riwayat Syu'bah, dan yang kedua adalah riwayat Hafs. Itu yang kita. Itulah kita baca riwayat Hafs daripada Imam Asim. Dan Imam Asim adalah salah satu qiraat yang 7.
Jadi apa yang kita baca ni betul lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya. Jadi nanti saya akan cuba bacakan beberapa ayat daripada Al-Quran tentang nak faham apa bezanya qiraat kalau ada orang dia keliru antara qiraat dengan taranum. Ya. Kerana dalam taranum pun 7 lagu juga, ada 7 juga. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini sekadar penerangan, tak ingat nama pun tak apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak ingat pun, cuma saya nak bagi tahu setiap perawi bagi imam-imam tersebut. Bagi Imam Nafi' Al-Madani, imam yang pertama ada 2 orang perawi. Perawi yang pertama namanya Qalun, perawi yang kedua namanya Warsh. Untuk imam yang kedua Al-Imam Ibnu Kathir, perawi yang pertama Al-Bazzi, dan perawi yang kedua adalah Qumbul. Imam yang ketiga adalah Imam Abu Amru. Ya. Perawi pertama adalah Ad-Duri, dan perawi yang kedua adalah As-Susi. Imam yang keempat adalah Imam Ibnu Amir, perawi yang pertama adalah Hisham, perawi yang kedua adalah Ibnu Zakwan. Imam yang kelima adalah imam kita Imam Asim, perawi pertama adalah Syu'bah, yang kedua adalah Hafs, kita Hafs. Yang keenam adalah Imam Hamzah, perawi pertama adalah Khalaf, perawi yang kedua adalah Khalad, dan imam yang terakhir yang ketujuh adalah Imam Al-Kisai, perawi pertama adalah Abul Harith, dan yang kedua adalah Ad-Duri. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau ada anak-anak, ya, kalau ada anak-anak yang belajar tahfiz di masjid ini, insya-Allah mereka akan agak familiar dengan nama-nama ni. Macam kelas saya 6 Susi, 6 As-Susi, ya. Adakah anak-anak yang lain kat sini kan? Boleh jadi satu Ibnu Zakwan, satu Qalun, satu Nafi'. Jadi kena kenal pasti anak-anak yang kita hantar belajar tahfiz di sini, apa nama kelas mereka. Nama-nama kelas mereka itu diambil nama daripada nama-nama imam qiraat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita qiraat saja dulu. Jadi ilmu qiraat ni adalah ilmu di mana kita mempelajari bagaimana nak menyebut kalimah-kalimah dalam Al-Quran yang sahih, yang mutawatir, dan bersandarkan kepada imam-imam qiraat yang 7. Kita kena tahu. Contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, ya. Kita dengar kita beli satu CD, kita tak tahulah CD tu, ya, kat luar negara lah kita beli, kemudian kita tak tahu itu bacaan siapa, kemudian kita pun pasang dekat kereta kita. Lalu bila dia baca dalam suratul Fatihah, tiba-tiba pada ayat yang terakhir tu dia baca macam ni, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu, kenapa tu? Kenapa alaihimu? Contohnya. Okay. Jadi orang yang baca alaihimu, dia mesti kena tahu bacaan itu kembali kepada siapa, itu bacaan siapa. Itu namanya bila belajar qiraat, tak boleh kita kata ni baca macam ni, ni baca macam ni, itu bacaan siapa. Tu saya tak tahulah. Tak boleh, kita kena tahu. Kerana belajar ilmu qiraat, kita akan sandarkan semula, yang ni bacaan Imam Qalun, yang ni bacaan Imam Ibnu Katsir, yang ini macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan cuba tunjukkan beberapa khilaf yang terdapat, ya, dalam suratul Fatihah saja. Dalam suratul Fatihah saya akan go through one by one, ya. Ini untuk qiraat 7, ya, qiraat 7. Pertama bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, tak ada khilaf, tak ada siapa-siapa baca dengan cara bacaan yang lain, ya. Bismillahirrahmanirrahim disepakati semua bunyinya sama saja, tak ada yang lain-lain. Okey. Kemudian bila pada ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, juga tidak ada khilaf, tak ada siapa-siapa baca bunyi lain, ya. Jadi maksudnya kalau ada orang baca Bismillah bunyi lain, Alhamdulillahi Rabbil Alamin bunyi lain, maka dia memang baca salah lah. Tidak menepati salah satu qiraat yang 7, tak ada.
Kemudian bila sampai kepada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, ayat yang ketiga pun tidak ada khilaf, ya. Pertama, kedua dan ketiga tidak ada khilaf, ya. Sampai ayat yang keempat, ayat apa? Maliki Yaumiddin. Dekat situ baru ada khilaf. Dekat situ baru ada khilaf. Bacaan kita baca mim tu panjang, ada dua harakat. Maliki Yaumiddin. Tapi dalam qiraat lain mereka akan baca Maliki Yaumiddin, satu harakat saja. Macam ya, macam kita baca dalam surah An-Nas. Kena tahu, dalam surah An-Nas kita baca pendek, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, bukan malikin. Tu yang maliki tu dalam surah Al-Fatihah. Jadi cek balik bacaan kita. Kalau kita baca Qul a'udzu birabbin nas maliki, salah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Yang panjang tu dalam bacaan kita adalah pada suratul Fatihah, okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, contohlah bunyi dalam qiraat lain. Nanti saya akan bagi tahu. Contoh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Macam tu cara bacaan mereka, ya. Jadi nak kata qiraat ni, kalau nak tanya pada orang qiraat, jadi dia akan kata, okey ustaz, kalau betul lah kita belajar qiraat, saya nak tahu juga siapa yang baca Maliki Yaumiddin dan siapa yang baca Maliki Yaumiddin. Jadi kita katakan yang baca Maliki Yaumiddin hanya dua orang imam saja. Yang pertama, imam yang kelima tadi, imam siapa? Kitalah, Imam Asim. Dan yang kedua adalah bacaan imam yang ketujuh, Imam Al-Kisai. Dua imam saja. Dua imam saja. Manakala daripada imam pertama, Imam Nafi', Ibnu Kathir, Abu Amru, Ibnu Amir dan Imam Hamzah, kelima-lima mereka membaca dengan tanpa ada alif. Maliki Yaumiddin. Macam tu belajar qiraat, kita akan kena jelaskan ini bacaan siapa, ini bacaan siapa. Tak boleh kata ada orang baca pendek, ada orang baca panjang. Tak boleh macam tu saja. Sebab kita kena kenal pasti siapa yang baca pendek dan siapa yang baca panjang, okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada ayat yang berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada khilaf. Semua baca sama saja. Semua baca sama. Ayat yang keempat, ayat yang keenam baru ada khilaf semula, ya. Minta maaf tadi saya sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang kelima lah, ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ayat yang keenam ada tiga cara bacaan. Tiga cara bacaan. Yang kita baca adalah dengan huruf sad. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tetapi selain daripada sad, ada imam qiraat yang membaca dengan huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas dengan huruf sad. Dan yang ketiga adalah ishmam as-sad zayan, ya, berbunyi zai. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita dengarlah salah satu bacaan ini sama ada dengan sad ataupun dengan sin ataupun ishmam sad zayan, maka itu adalah bacaan yang mutawatir, bacaan yang sahih, tetapi bersandarkan kepada bacaan imam-imam yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam tadilah, tapi yang lepas ni saya tak ceritalah sepanjang sangat nak bagi tahu kan, sebab kita bukan belajar qiraat, cuma nak bagi tahu saja, ya. Untuk huruf yang sin tadi dibaca oleh perawi yang bernama Kumbul, ya. Kumbul ini adalah perawi bagi Imam Ibnu Kathir, imam yang kedua. Manakala yang ihdinas siratal mustaqim itu adalah bacaan untuk Imam Hamzah, ya, Imam Hamzah. Bagi kedua-dua perawi dia, iaitu Khalaf dan Khalad. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang baki selain daripada mereka semua membaca dengan sad. Jadi macam itulah, ya. Tak apa. Jadi itu yang ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada 5 cara bacaan, ya. Saya akan baca sajalah, tak ada cerita lama yang panjang, ya. Sebab apa?
kita nak cerita sikit lagi, ada benda lagi nak cerita lepas ni tentang qiraat ni. Yang pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dengan betul-betul saya mulakan dengan sad, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu yang bacaan standard lah, bacaan kita, itu yang pertama. Bacaan yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, adalah dengan betul-betul perubahan dia pada alaihim, akan dibaca dengan bunyi yang lain, ya. Tapi sad masih kekal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga, alaihim dibaca alaihum. Ketiga, sad masih kekal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan yang keempat, sin, siratal, dan alaihim dibaca alaihimu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang terakhir adalah zai tadi, ishmam sad zayan, ziratal ladzi, dan alaihim dibaca alaihum. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bacaan-bacaannya. Kalau sebab saya baca ikut turutan, kalau ada silap nanti boleh komen kalau ada kesilapan tersilap baca. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bacaan qiraat, dan semua yang saya bacakan tadi itu kembali kepada imam qiraat yang 7. Jadi apa maksudnya? Kalau kita membacanya, maka ia sah di dalam solat. Ya saya? Maksud dia tidak berubah. Ada qiraat yang bila mana berubah cara bacaan, berubah maksud, tetapi kebanyakan daripada ia tidak merubah maksud, ya. Ada yang merubah maksud tetapi bukan pada semua tempat. Bahkan kebanyakan tempat tidak merubah maksud kerana dia cuma perubahan yang daripada segi, kalau istilah dia daripada segi dialek saja, ya. Saya belum pergi lagi pada yang macam wadduha kan, wadduha, yang tu itu tak berubah maksud pun, cuma cara sebutan sahaja yang berubah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tu nak terangkan harus membaca Al-Quran dengan 7 qiraat yang disepakati, iaitu 7 qiraat yang saya sebutkan tadilah, daripada Imam Nafi yang pertama sampailah imam yang ketujuh, iaitu Imam Al-Kisai. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nak skip sikit, nak keluar sedikit. Sekiranya, ya, sebenarnya macam ni, oleh kerana majoriti penduduk di dunia ini membaca dengan riwayat yang sama macam kita, iaitu riwayat Hafs daripada Imam Asim. Cuma ada segelintir negara saja, ya, segelintir sikit saja yang membaca dengan qiraat yang lain. Seperti di Morocco, mereka membaca dengan qiraat Warsh daripada Imam Nafi', imam yang pertama. Mereka baca dengan bacaan yang lain. Okey, tak apa, saya nak pergi pada hukum sikit. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, secara asasnya tak kisahlah kita ni siapa sekalipun, ya. Kita ni baru balik belajar daripada luar negara, kita mahir qiraat, kita ada sanad qiraat. Secara asasnya bila kita balik di sini, kita akan baca dengan riwayat Hafs daripada Imam Asim saja. Walaupun kita memang pakar lah, ya, kita memang pandai, kan? Kita akan baca dengan riwayat Hafs daripada Imam Asim saja, kecuali bacaan itu dibaca pada tempat-tempat di mana orang-orang menuntut ilmu qiraat, ya. Macam satu madrasah tu, contohlah satu madrasah tu memang belajar qiraat 7. Jadi guru nak membiasakan pelajar-pelajar ni berlatih supaya tak lupa bacaan tu, lalu di sekolah itu mereka membaca dengan qiraat dalam solat, itu bolehlah dibenarkan kerana ada alasan. Adapun yang secara umum macam tu, itu tidak digalakkan. Bukanlah haram, taklah salah, cuma dia akan membuatkan orang keliru.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, oleh sebab itu saya tak tahu lah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah pernah mendengar ataupun tidak di negara kita imam tu akan kata, insya-Allah solat Isyak nanti saya akan baca dengan bacaan riwayat Warsh daripada Imam Nafi' contoh. Ya, okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau di tempat saya mengajar di USIM, ada kalanya imam-imam akan membaca dengan qiraat yang lain, tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mesti diumumkan, mesti bagi tahu, ya. Mesti bagi tahulah supaya tidak timbulkan kekeliruan. Okey. Yang pertama dia kena bagi tahu, insya-Allah untuk solat Jumaat, contohlah untuk solat Jumaat ini dipimpin oleh ustaz ini, dia akan membaca dengan qiraat yang lain dengan qiraat kita, iaitu dengan riwayat Warsh daripada Imam Nafi', contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kena bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah bahawa bacaan ini adalah bacaan yang mutawatir, bacaan yang disepakati oleh para ulama sebahagian daripada qiraat 7, ya. Yang ketiga, dia kena bagi tahu bahawa bacaan ini adalah bacaan yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri mengajar bacaan itu. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kena bagi tahu bahawa membaca dengan riwayat Warsh daripada Imam Nafi' akan ada perbezaan. Bunyi cara bacaan akan berbeza dengan bacaan kita. Jadi orang tahu, oh nanti dia akan ada bacaan yang lain. Dan yang kelima, kita kena bagi tahu bahawa bacaan sebegitu sah dalam solat kita yang kita akan laksanakan sebentar lagi. Kena bagi tahulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Adapun kalau sekadar bagi tahu, takut orang masih keliru, kata okey insya-Allah kita akan solat Isyak sebentar lagi dengan baca riwayat Hafs, riwayat Syu'bah daripada Imam Asim. Dah beritahu macam tu je. Boleh jadi ada orang yang nanti orang mufarakah, orang yang keliru, orang yang tegur imam kan, ya, ada siap tegur imam sebab imam baca salah kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jadi kalaupun nak kita baca dengan bacaan macam tu, dan kalau contohnya kalaupun berlaku kat sinilah, kalau nak berlaku pun boleh jadi disebabkan ada syekh yang Arab daripada luar negara contohnya, dia seorang pakar qiraat dan dia nak memberi sedikit pendahan kepada kita, lalu dia menjadi imam, tapi kena sampaikan kepada para jemaah 5 perkara tadi itulah, ya. Kena bagi tahu bahawa bacaan itu bacaan siapa, bacaan itu adalah qiraat yang mutawatir, bacaan itu datang daripada Rasulullah, akan ada perbezaan bunyi cara bacaan, ya, dan solat kita sah. Kena bagi tahulah, ya. Kalau tak nanti akan ada orang yang mufarakah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, okey, dah nampak sedikitlah tentang ilmu qiraat tu dan jenis-jenis bacaan. Saya nak pergi pula pada perbezaan di antara ilmu qiraat dengan tarannum. Tapi kalau atas apa yang saya jelaskan tadi mesti dah orang dah tahu kan, mungkin dah faham. Cuma tarannum ni pula dia adalah bacaan Al-Quran secara berlagu, ya. Jadi kalau contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di negara kita ada majlis tilawah Al-Quran, bacaan masih lagi riwayat Hafs, qiraatnya masih lagi riwayat Hafs daripada Imam Asim, cuma lagunya lain, lagunya tak sama. Jadi jenis lagu ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada lagu Bayati, ada lagu Soba, lagu Hijaz, ada Jiharkah, ada Nahwan, ada Ras dan Sikah, ya. Jadi lagu ni adalah intonasi-intonasi yang berbeza-beza. Jadi tarannum perbezaan dia adalah daripada segi lagu bacaan, ya. Senang saja kalau nak bayangkan macam ni lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ni contoh sajalah, ya. Kita ada ramai imam dekat sini. Contoh macam saya bacaan qiraat riwayat Hafs daripada Imam Asim, semua imam sama, tapi lagu bacaan saya adalah lagu Jiharkah. Lagu saya Jiharkah, ya. Okey. Untuk imam kita yang lain, contohnya Imam Ustaz Hasbullah, bacaan dia sama, qiraat yang sama, riwayat Hafs daripada Imam Asim, tapi lagu dia tak sama dengan saya kan. Lagu dia adalah lagu Ras. Lagu Ras, ya. Jadi mungkin kita boleh katakan pada yang Sahibul Fadilah Datuk Imam Besar, qiraat sama daripada riwayat Hafs daripada Imam Asim, qiraat sama,
Tapi lagu imam besar dengan lagu saya kan tak sama kan. Jadi kita boleh katakan contoh Datuk Imam Besar baca dengan lagu Nahawan. Itu jadi lagu tu itu kembali kepada Tarannum. Jadi jangan bezalah tuan-tuan puan dirahmati Allah, jangan keliru antara qiraat yang 7 dengan Tarannum yang 7 ya. Sebab dia 7-7. Okey. Kemudian tuan-tuan puan dirahmati Allah, ada sikit lagi penerangan nak bagi tahu bahawa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia bagi tahu tidak boleh baca selain daripada 7 qiraat tu. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada anak-anak kita, anak-anak saudara kita kan belajar di Mesir, belajar qiraat 10. Qiraat 10 maksudnya ada ekstra lagi 3. Ada ekstra lagi 3. Jadi adakah lagi 3 qiraat itu boleh dibaca ataupun tidak? Saya sebutkan imam yang ke-8 adalah Imam Abu Ja'far. Imam yang ke-9 adalah Imam Ya'qub, dan imam yang ke-10 adalah Imam Khalaf, ya, Khalaful Ashir, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang 3 lagi tu mutawatir ataupun tidak, boleh ataupun tidak kita baca? Jawapannya tu boleh. Boleh, ya. Jadi kenapa Imam An-Nawawi kata tak boleh, ya? Jadi kat sini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, penting untuk kita tahu sedikit tentang sejarah. Sebab tu tarikh kewafatan, tahun kewafatan para ulama tu sangat penting dalam pengajian Islam. Sebagaimana kita tahu bahawa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia wafat pada tahun yang ke-676 Hijrah, ya. 600 lebih. 676 Hijrah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pada ketika itu yang masyhur dalam kalangan para ulama hanyalah qiraat 7 saja. Tak lebih daripada tu. Dan pelopor kepada qiraat 7 adalah Imam Ibn Mujahid yang wafat pada tahun 324 Hijrah. Jadi kena bayangkan macam ni, sejak daripada 324 Hijrah pada zaman Al-Imam Ibn Mujahid, ya, dialah yang mengumpulkan qiraat 7 tu, 7 qiraat itu, sampailah kurun yang ke-6 tu, sampailah pada zaman Imam An-Nawawi masih yang tu lagi. Masih lagi yang popular yang itu, walaupun ada sikit-sikit tambah qiraat yang ke-8, qiraat yang ke-9, tapi yang masyhur ketika itu hanyalah qiraat 7 saja. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pada tahun yang ke-751 lahirnya seorang ulama yang alim dalam qiraat, namanya Al-Imam Ibnul Jazari. Okey. 751 dia lahir, maksudnya hampir 70 tahun, ya. 70 tahun atau 80 tahun selepas kewafatan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah telah pun wafat, telah meninggal dunia. Jadi lahirnya Al-Imam Ibn Jazari pada tahun yang ke-751 Hijrah. Maka bila dia menjadi alim, lalu dia telah mengumpulkan lagi 3 qiraat. Maka jadilah qiraat 10, qiraat asyarah, qiraat 10. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, maka qiraat yang tambahan lagi 3 ini adalah qiraat yang mutawatir. Yang mutawatir juga cuma tak disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kerana di saat Imam Ibnul Jazari mengumpulkannya, dia telah pun meninggal dunia, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, setakat 2 baris saja yang kita pelajari pada malam ni. Harus membaca Al-Quran dengan 7 qiraat yang disepakati. Tapi kalau pada zaman ini, kita akan mengubah kepada harus membaca Al-Quran dengan 10 qiraat yang disepakati, ya. Tapi kita tak tukarlah apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan tidak boleh membaca selain daripada 7 itu untuk konteks hari ini, dan tidak boleh membaca selain daripada 10 qiraat itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati. Insya-Allah ada masa nanti kita, ya, lanjutkan lagi tentang qiraat, ada dalam perbahasan dalam bab yang ke-7 insya-Allah. Jadi mudah Allah Subhanahu wa taala beri kefahaman kepada kita. Kita sudahi kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, basahkanlah lidah kami agar kami dapat membaca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.